Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Khusus kepada Dr. Abdul Ghaffar Don, saya Muhammad Uli Nuha, A172978 akan membentangkan tajuk Konsep Metod Dakwah Bil Hikmah. Apakah itu dakwah? Dakwah secara harfiah, menyuruh atau mengajak, manakala secara istilah pula ialah mendorong manusia agar berbuat kebajikan dan mengesakan Allah. Seorang umat Islam yang telah baligh dikehendaki untuk berdakwah, sama ada orang yang dekat seperti kawan dan keluarga ataupun orang yang jauh seperti orang awam. Mereka yang berdakwah ini digelar dai. Apakah yang dimaksudkan metod dakwah? Metod merujuk dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, membawa maksud cara melakukan sesuatu yang bersistem. Metod sangat penting dengan isi. Metod dakwah ini dilakukan oleh seorang dai kepada mad'u untuk mencapai tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Menurut Munzir Suparta dan Harjani Heffi, Al-Hikmah bermaksud keadilan, kebenaran, ketabahan, pengetahuan dan juga kenabian. Di samping itu, Al-Hikmah bermaksud sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Selain itu, Al-Hikmah juga ialah pengetahuan yang dikembangkan dengan tepat sehingga menjadi sempurna. Jadi, metod dakwah bil hikmah, cara melakukan sesuatu yang bersistem dengan mengajak dan mendorong manusia agar melakukan kebaikan serta mengesakan Allah dengan menggunakan cara yang adil lagi bijaksana serta dikembangkan dengan tepat sehingga menjadi sempurna. Okey, yang pertama kita akan membincangkan konsep metod dakwah menurut Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang menjadi teras pegangan wajib umat Islam. Bahkan berpegang dengan Al-Quran merupakan salah satu wasiat penting yang disebut oleh Rasulullah SAW. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak sesat selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu Kitabullah dan Sunnatullah. Antara konsep yang digunakan pakai adalah dengan menggunakan akal fikiran bagi membuktikan kehebatan pencipta. Kita boleh lihat surah Al-An'am ayat 75 hingga 79 yang menceritakan berkaitan Nabi Ibrahim tertanya-tanya siapakah Tuhannya. Apabila melihat malam dan siang, bulan, bintang dan matahari, Nabi Ibrahim tidak menyembahnya, namun dengan etikadnya, Nabi Ibrahim menjawab, Allah adalah Tuhan yang selayaknya untuk disembah. Okey, kita masuk pendekatan yang kedua, iaitu menjawab persoalan yang dikemukakan oleh musyrikin. Kita boleh melihat dalam surah Al-Ikhlas pada ayat 1 hingga 4, di mana ayat ini menegaskan prinsip asas akidah di dalam Islam. Menurut Ibnu Katsir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, surah ini turun apabila datang golongan musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW meminta baginda menerangkan nasab keturunan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas turunlah surah ini yang menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Pendekatan seterusnya adalah menolak ketuhanan sembahan kaum musyrikin dengan merujuk surah As-Saffat ayat 95 hingga 96, di mana Nabi Ibrahim menolak sembahan patung yang dipahat oleh kaum musyrikin. Pendekatan yang terakhir adalah mendatangkan persoalan-persoalan untuk dijawab oleh mereka. Kebiasaannya, persoalan-persoalan ini ialah berkaitan dengan isu-isu akidah dan ketuhanan yang sekiranya dijawab dengan jujur akan membuktikan kebenaran akidah yang dibawa oleh Islam. Merujuk pada surah Al-Naml ayat 60 hingga ayat 64, di mana ayat ke-64 yang bermaksud, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ayat-ayat ini ditujukan kepada kaum musyrikin berdasarkan pada penghujung ayat 64, di mana Allah Subhanahu Taala mencabar mereka supaya mendatangkan hujah di atas kebenaran Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu Taala.
Ini menunjukkan bahawa Al-Quran telah menggunakan pendekatan mengemukakan soalan demi soalan yang diharapkan dapat menyentuh sanubari mereka agar menerima ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita masuk dengan konsep metod dakwah bil hikmah menurut Nabi Muhammad. Menurut Abdul Ghafadon, dakwah Nabi Muhammad sesuai dengan risalah baginda sebagai risalah terakhir dan bersifat alami, iaitu universal, dan kafah, iaitu komprehensif. Maka, dakwah baginda lebih bersifat multidimensi. Justru, usaha-usaha dakwah baginda memberi fokus pada pelbagai bidang kehidupan manusia, iaitu sosial, ekonomi, politik, undang-undang, pendidikan, institusi keluarga, adab dan akhlak dan lain-lain yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Pendekatan yang pertama ialah mengajarkan akidah. Setelah Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, lantas Nabi mengajarkan akidah kepada kaum musyrikin dengan lafaz la ilaha illallah, iaitu tiada Tuhan selain Allah. Sebab itu apabila bayi Islam dilahirkan akan diazankan, dan dalam fasa azan terdapat pada ayat yang terakhir iaitu la ilaha illallah. Oleh kerana itu, hendaknya orang tua mengajarkan kalimah ini sejak dini dan memahami makna kalimah ini secara mendalam. Pendekatan seterusnya adalah menyatukan umat manusia. Langkah bijaksana Nabi Muhammad adalah menyatukan kaum Muhajirin dari Mekah dengan kaum Ansar dari Madinah. Hal ini kerana bilangan orang Islam ketika itu sangat sedikit. Oleh sebab penyatuan ini, orang Islam dapat bekerjasama berganding bahu membantu baginda dalam usaha menyebarkan dakwah. Seterusnya adalah dengan menunjukkan uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah salah satu kunci kejayaan dakwah Rasulullah SAW. Bukan mudah mencontohi dan mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Namun, kita perlu mempraktikkan sifat dan sikap terpuja baginda mengikut keupayaan masing-masing. Apatah lagi, kehidupan dipenuhi dengan pelbagai ragam dan budaya. Akhlak mulia Rasulullah SAW sekiranya diamalkan akan disenangi dan memberi manfaat kepada semua makhluk, termasuk haiwan. Namun, dakwah pada masa kini terdapat banyak rintangan dan cabaran. Cabaran yang dihadapi melihat aspek pada masa kini yang mempunyai gaya hidup yang berkiblatkan kebendaan dan kemodenan. Akibatnya, mereka lebih mementingkan hal masing-masing tanpa memikirkan apa yang berlaku sekitar mereka. Secara tidak langsung, masyarakat akan lebih pentingkan peralatan teknologi dan menyisihkan nilai-nilai keagamaan serta mengambil enteng terhadap situasi sekeliling mereka. Seterusnya, pegangan hidup yang bermacam juga menjadi cabaran kepada pendakwah pada masa kini kerana menjadi ancaman kepada program-program atau aktiviti dakwah yang ingin dijalankan kerana terdapat golongan yang akan memanipulasikan kemajuan tersebut untuk kepentingan peribadi. Pegangan hidup yang tidak berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah boleh menjurus kepada etisme. Namun, fahaman dari Barat juga akan merosakkan akhlak seperti fahaman liberalisme dan juga LGBT. Zulkifli Abdul Ghani pula berpendapat da'i merupakan perencana atau pengelola dakwah yang dapat disebut sebagai pelaksana dakwah, dan da'i juga mempunyai peranan yang besar dalam memastikan keberhasilan dalam pelaksanaan usaha dakwah yang dilaksanakan. Pelaksanaan dakwah Islamiah pada masa kini perlu mencakupi dakwah yang bijaksana dan kebaikan, iaitu bil hikmati al-hasanah. Program dakwah dan pengajaran agama perlu menjurus kepada tema ke arah keperluan masyarakat pada masa kini kerana ia akan memudahkan sampai kepada golongan sasaran secara lebih berkesan. Cara berdakwah pada masa kini yang dapat menarik perhatian sasaran penerima ajaran Islam dan mempraktikkannya ialah mesej dakwah yang disampaikan kepada sasaran itu adalah mesej yang mudah. Ini kerana agama Islam itu sendiri adalah mudah dan bersesuaian dengan fitrah manusia. Mereka sukakan perkara yang mudah dan tidak sukakan perkara yang sukar dan beban. Penggunaan bahasa hendaklah bahasa perantara yang mudah difahami sesuai dengan tingkat kefahaman konteks dakwah. Seterusnya, mesej yang jelas dan terang juga merupakan salah satu cara dakwah Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah Islamiah kepada sasaran supaya sasaran tiada kekeliruan dan salah tanggap. Fikiran manusia juga akan menjadi berat ketika berhadapan dengan benda-benda yang kesamaran
dan sukar untuk difahami. Oleh yang demikian, jelaslah manusia suka dan tertarik kepada mesej-mesej yang disampaikan dengan jelas dan terang kerana fikirannya mudah untuk menerima apa yang disampaikan. Mesej dakwah yang fleksibel juga merupakan salah satu unsur yang penting untuk menarik perhatian sasaran supaya mereka menerima mesej yang disampaikan. Ini kerana perkara yang berubah dan bergerak lebih menarik daripada perkara yang diam. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan mesej dakwah itu juga digunakan secara berubah-ubah. Contohnya, nama-nama dan istilah-istilah yang sentiasa berubah. Banyak hukum agama yang berubah mengikut keadaan dan suasana. Perkara seterusnya yang dapat menarik perhatian sasaran dakwah ialah mesej yang disampaikan dengan unsur perlu. Dakwah itu juga bersifat usaha mengubah satu situasi kepada yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi, organisasi atau masyarakat. Organisasi dakwah perlu berubah pendekatan dakwah ke arah yang lebih profesional dan mempunyai ciri-ciri tertentu seperti modul latihan yang mempunyai konsep yang tertentu, merealisasikan prinsip seek first to understand then to be understood, iaitu dengan maksud melakukan penilaian kepada golongan sasaran yang mempunyai pelbagai kategori, pangkat, karakter ataupun pelbagai ragam manusia. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.